Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia prihatin. Hadirin sekalian, bersyukur kita kepada Tuhan atas kesempatan yang diberikan untuk bersama-sama menjalankan sesi forum pendidikan Islam pada tahun ini, walaupun secara atas talian memandangkan hampir kesemua institusi pendidikan di negara kita masih tidak lagi beroperasi secara fizikal akibat pandemik COVID-19. Saya pasti para hadirin yang budiman turut berkeinginan untuk merasai pengalaman belajar di kampus Kolej Matrikulasi Johor. Baiklah sidang hadirin, sebelum kita menelusuri lebih mendalam lagi tentang topik perbincangan kita, molek kiranya kita berkenalan dengan kedua-dua ahli panel kita pada hari ini. Saya, Nur Hazika binti Masdun dari Praktikum MT25 selaku moderator pada forum ini dengan penuh rendah hati ingin mengalu-alukan kedatangan dua orang panel kita pada pagi ini. Memperkenalkan ahli panel pertama, Saudari Khairunisa Raimi dan seterusnya Saudara Muhammad Aiman Shah selaku ahli panel kedua. Selamat datang saudara dan saudari panel yang segak lagi bergaya sekalian. Apa khabar para panel semua? Baiklah, pertama sekali agenda forum kita pada pagi ini adalah kita akan mengupas tajuk solat jamak dan qasar. Hadirin sekalian, marilah kita mengenali terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan solat jamak dan qasar. Pengertian solat jamak ialah mengumpulkan dua solat dalam satu waktu. Contohnya mengumpulkan waktu zuhur kepada asar atau asar kepada zuhur, maghrib kepada isyak atau isyak kepada maghrib. Manakala solat qasar ialah memendekkan solat daripada 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Solat yang boleh dipendekkan menjadi 2 rakaat ialah solat zuhur, asar dan isyak. Solat jamak atau solat qasar diharuskan kepada sesiapa yang bermusafir melebihi dari 2 marhalah iaitu 60 batu atau lebih 90 km. Jamak takhir ialah melakukan solat jamak pada waktu yang akhir iaitu asar dan isyak. Contohnya melaksanakan solat zuhur dan asar pada waktu asar, solat maghrib dan isyak pada waktu isyak. Maka ini dinamakan solat jamak takhir. Syarat bagi jamak takhir: pertama, berniat untuk mentakhirkan solat yang pertama pada waktu kedua ketika masuk waktu solat yang pertama. Kedua, berkekalan musafirnya sehingga selesai kedua-dua solat. Syarat bagi jamak takdim pula ialah: pertama, hendaklah dimulai solat pada waktunya yang terdahulu, artinya lakukan zuhur daripada asar dan maghrib daripada isyak. Kedua, niat jamak pada solat yang pertama pada permulaan takbiratul ihram atau di tengah-tengah solat selama mana ia belum memberi salam. Ketiga, berturut-turut antara solat yang pertama dan kedua. Oleh itu, antara kedua-duanya tidak boleh diselangi oleh pekerjaan atau perbuatan lain. Sekiranya diselangi pekerjaan lain yang memakan masa selama 2 rakaat solat, maka hendaklah solat pada waktunya nanti. Keempat, sekiranya diselangi oleh iqamah dan mengambil wuduk, maka jamaknya tidak batal. Kelima, berkekalan musafirnya sehingga takbir solat yang kedua tetapi tidaklah disyaratkan sehingga selesai solat. Syarat bagi solat qasar pula ialah: pertama, musafirnya hendaklah tidak bertujuan maksiat. Kedua, perjalanannya hendaklah tidak kurang daripada 2 marhalah. Ketiga, solat yang dikasarkan itu hendaklah solat zuhur, asar dan isyak sahaja yang dilaksanakan secara tunai. Sebab itu tidak dibolehkan qasar solat qada dalam musafir bagi solat yang ditinggalkan selama di dalam kawasan tempat kediaman. Solat yang ditinggalkan dalam musafir boleh dikasarkan apabila diqadakan dalam musafir. Keempat, hendaklah diniatkan qasar dalam takbiratul ihram. Kelima, tidak boleh berimam orang yang bersolat tamam iaitu sempurna. Keenam, hendaklah tempat yang dituju itu tertentu. Sekiranya tempat yang dituju itu tidak tentu, maka tidak boleh qasar. Ketujuh, berkekalan perjalanan sehingga sempurna solat. Kelapan, dia tahu bahawa orang musafir itu harus mengerjakan solat qasar. Hadirin yang budiman, persoalannya, apakah kepentingan sosialisasi dalam masyarakat serta apakah antara ejen sosialisasi yang terlibat dalam memperkembangkan sosialisasi dalam kehidupan sesebuah masyarakat? Justru itu, dengan segala hormatnya, saya mempersilakan ahli panel kita yang pertama, Khairunisa Raimi binti Kamarudin dari Praktikum MT25 untuk tampil memberi pencerahan bagi menjawab persoalan seperti yang telah dinyatakan sebentar tadi.
Dipersilakan saudari. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari moderator. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua hadirin sekalian. Seperti yang anda telah dimaklumkan oleh moderator, tajuk yang hendak kami bincangkan pada hari ini ialah solat jamak dan solat kasar. Kepentingan solat jamak dan kasar adalah untuk memudahkan atau memberi keringanan kepada orang musafir yang lebih dari 2 marhalah. Orang musafir sedang mengalami masalah dalam perjalanannya, sukar untuk berhenti solat dan sebagainya. Maka dari itulah Allah memberikan kemudahan kepada umat Islam untuk jamak dan kasar solat fardunya. Tak ada alasan lagi bagi orang yang musafir untuk meninggalkan solat fardu. Hukum solat jamak dan kasar ini adalah harus, terpulang kepada orang yang musafir itu untuk mendirikan solat sempurna atau jamak dan kasar. Tidak menjadi masalah. Solat jamak dan kasar boleh dilakukan apabila perjalanan seseorang musafir tidak kurang daripada 60 waktu ataupun 100 km. Walaupun ada khilaf lama dalam penentuan jarak jauhnya. Jadi, untuk berhati-hati bolehlah dikira dari 60 batu. Antara dua solat jamak tidak boleh dipisahkan dengan jarak yang sangat lama. Oleh itu, selepas sahaja salam, teruskan sahaja solat yang kedua dengan hanya diselangi oleh ikamat sahaja. Solat jamak dengan 1 kali azan dan 2 kali ikamat. Orang yang melakukan solat kasar tidak boleh berimamkan orang yang solat sempurna. Apabila seorang itu sudah sampai ke kawasan permulaan ia bertolak tadi, maka selesailah solat jamak dan kasarnya. Ini tidak boleh lagi mengerjakan solat secara kasar dan jamak. Apabila seseorang itu bermusafir dan berhenti pada satu tempat selama 4 hari atau lebih, maka putuslah safarnya. Tetapi sekiranya ia hendak berhenti di situ selama 3 hari, maka bolehlah melakukan solat jamak dan kasar. 3 hari itu tidak termasuk hari perjalanan pergi dan balik. Apabila seseorang itu berhenti di satu tempat dengan niat akan berada di situ selama 3 hari, tapi kerana urusan tidak selesai dari sehari ke sehari, maka ia diharuskan jamak dan kasar sehingga 18 hari. Apabila seseorang itu bermusafir kerana satu maksiat, maka ia tidak diharuskan solat jamak dan kasar. Bagi mereka yang hendak mengerjakan solat jamak takhir, hendaklah berniat lebih awal, jangan sampai waktu hendak akhir baru berniat. Perjalanan seseorang musafir itu hendaklah tentu dan ia tahu ke mana arah tujuannya. Jika ia tidak tahu ke mana diarahkan perjalanannya itu, maka tidak boleh melakukan jamak ataupun kasar. Kemudiannya, solat jamak sahaja juga diberikan kepada ahli karya yang ingin mengerjakan solat berjamaah apabila turun hujan lebat dan kapal itu merupakan kawasan yang biasanya lecah dan becak, dengan syarat ada hujan pada awal kedua-dua solat dan antara kedua-duanya dan pada salam solat pertama. Tidak mengapa kalau sekiranya hujan itu berhenti di pertengahan solat pertama ataupun berhenti di pertengahan solat kedua. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Sa'id bin Jubair, meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, katanya Rasulullah SAW bersolat zuhur dan asar secara jamak di Madinah tanpa sebab ketakutan ataupun musafir. Kata Abu Zubair, aku bertanya Sa'id, mengapa Rasulullah SAW membuat demikian? Jawabnya, aku pun pernah bertanya Ibnu Abbas seperti mana engkau bertanya kepadaku. Jawab Ibnu Abbas, kerana baginda mahu agar umatnya tidak beban. Dalam riwayat Muslim yang lain, lafaznya Rasulullah SAW solat zuhur dan asar, maghrib dan isyak secara jamak di Madinah, tidak kerana ketakutan juga tidak kerana hujan. Hadis ini menunjukkan solat jamak yang telah Nabi SAW tunaikan bukanlah disebabkan hujan ataupun ketakutan, juga disebabkan hal-hal yang lain. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih saudari Karisa atas pencerahan yang jelas mengenai kepentingan solat jamak dan kasar. Buah salad di dalam kantung, kulitnya keras, isinya kelat. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Demikianlah penerangan oleh saudari Karisa. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Hadirin sekalian, dengan itu saya memperalu-alukan ahli panel kita yang seterusnya, iaitu saudara Aiman, untuk memperincikan dengan lebih lanjut mengenai sejauh manakah pengetahuan umat Islam hari ini mengenai solat jamak dan kasar. Dipersilakan saudara. Terima kasih diucapkan kepada saudari moderator dan selamat sejahtera kepada para hadirin yang dikasihi sekalian. Untuk meneruskan lagi sesi forum kita pada hari ini, saya ingin memperihalkan dengan lebih lanjut berkenaan sejauh manakah pengetahuan umat Islam hari ini mengenai solat jamak dan kasar. Seperti yang telah disampaikan oleh panel pertama,
Dalam semua ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya, terdapat kelonggaran dan kemudahan dalam amalinya. Dalam ibadah solat umpamanya, ada kemudahan bagi seorang pesakit seperti solat sambil duduk, berbaring atau menggunakan isyarat mata untuk menyempurnakan fardu solat mereka. Bagi orang yang sedang dalam musafir yang perjalanan mereka melebihi 2 marhalah atau bersamaan 92 km, mereka ini diberikan kemudahan atau rukhsah untuk memendekkan yakni kasar dan menghimpunkan solat mereka yakni jamak. Hadiah daripada Allah Ta'ala seperti ini tidaklah patut diabaikan oleh orang yang bermusafir, tidak kira sama ada mereka ahli perniagaan, penuntut ilmu, menghadiri mesyuarat, berkelah, pulang ke kampung, menunaikan fardu haji atau umrah dan sebagainya. Hadis Rasulullah SAW bermaksud dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menyukai apabila segala kelonggaran yakni rukhsah yang diberikan olehnya diterima dan dilaksanakan, sebagaimana Allah memurkai apabila segala kemaksiatan terhadapnya dilakukan oleh kamu. Hadis riwayat Ahmad. Justru itu, pada anggapan awal, kefahaman umat Islam terhadap solat jamak dan qasar seharusnya sudah jelas. Pengamalannya juga sewajarnya tiada masalah lagi. Islam, agama yang mudah. Syariat Islam datang dengan tujuan untuk memudahkan kehidupan manusia. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quranul Karim dalam surah Al-Baqarah ayat 185 bermaksud, Allah mengkehendaki kemudahan ke atas kamu dan Dia tidak izinkan ke atas kamu kesusahan. Salah satu dari kemudahan atau rukhsah ialah kemudahan mengerjakan solat. Menurut Abdul Wahab Muhammad Ali, rukhsah disyariatkan apabila umat Islam ditimpa kesukaran, antaranya kerana musafir, ketika hujan, ketakutan dan ketika sakit. Ketika bermusafir, kita dibenarkan berbuka puasa Ramadan serta jamak dan qasar salat wajib. Jika sakit atau ketiadaan air, kita disuruh bertayamum sebagai ganti wuduk. Kita juga dibenarkan solat sambil duduk, berbaring dan dengan menggunakan isyarat mata ketika sakit. Jika hujan terlalu lebat dan atas dasar keselamatan, kita dibolehkan meninggalkan solat Jumaat digantikan dengan solat Zuhur. Semua ini adalah sebahagian rukhsah yang diberikan manusia agar matlamat utama dalam ibadah, iaitu memperhambakan diri kepada Allah, dapat dicapai dalam apa juga keadaan sekalipun. Kesimpulannya, saya dapat memberi konklusi bahawa pengetahuan umat Islam berkenaan solat jamak dan qasar seharusnya tiada masalah, kerana pengetahuan ini adalah pengetahuan umum yang sewajarnya telah diterapkan dalam jiwa sejak dari kecil lagi. Pepatah Melayu ada mengatakan, melontar buluh biarlah dari rebungnya. Ibu bapa merupakan antara golongan yang menjadi role model kepada anak-anak dalam menerapkan ilmu solat jamak dan qasar ini kepada anak-anak sejak dari kecil lagi, kerana kemana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi. Dari segi pelaksanaan pula, saya dapat memberi kesimpulan bahawa terdapat hanya segelintir sahaja umat Islam yang mengamalkan solat jamak dan qasar tatkala mereka diberi kemudahan seperti bermusafir. Hal ini disebabkan oleh mindset mereka telah tertumpu kepada solat secara normal tanpa rukhsah lebih besar pahalanya, tanpa mereka mengetahui kebaikan dan kelebihan menunaikan solat jamak dan qasar. Terdapat juga segelintir masyarakat yang masih ragu-ragu dengan kesahihan solat jamak dan qasar ini. Pada pendapat saya, perkara yang berkaitan dengan pengetahuan umum ini sebenarnya bukanlah suatu perkara yang patut dipandang remeh. Setiap individu mempunyai tanggungjawab dalam mengamal dan menerapkan pengetahuan solat jamak dan qasar ini. Sebelum kita menuding jari kepada mana-mana pihak, elok kita renung-renungkan sejenak. Lautan itu dunia, bahtera itu kita. Kemudi itu agama. Peliharalah bahtera daripada karam di lautan dunia. Sekian, terima kasih. Hadirin yang budiman, jelaslah kita sebagai umat Islam perlulah mengetahui dengan lebih mendalam tentang segala ilmu fardu ain seperti solat jamak dan qasar, kerana hal ini dapat membantu kita dalam melakukan solat dengan mudah dan dapat meringkaskan atau memendekkan solat fardu ketika bermusafir. Solat jamak dan qasar ini bukanlah perintah Allah yang sia-sia, namun terdapat banyak hikmah apabila kita melakukannya. Allah sangat menyayangi hamba-Nya dengan memudahkan untuk kita beriman kepada-Nya. Sebagai contoh, pada masa ini, warga Barisan Hadapan merupakan anggota yang bersusah payah dalam memerangi wabak pandemik COVID-19. Mereka terpaksa memakai Personal Protective Equipment iaitu PPE, dan ini menyukarkan mereka untuk mengambil wuduk atau bertayamum.
Mereka juga boleh menjamakkan solat sekiranya terdapat bebanan atau kekangan waktu untuk menunaikan solat. Ini bererti jika petugas mempunyai ruang untuk solat pada waktu pertama iaitu waktu zuhur atau maghrib, maka bolehlah dilakukan jamak takdim iaitu solat dalam waktu pertama, dan begitu juga sebaliknya. Mereka juga boleh menunaikan solat pada waktu kedua jika mempunyai halangan untuk melaksanakan solat. Walau bagaimanapun, masih ramai umat Islam yang memandang enteng tentang solat dengan menganggap tidak perlu mempelajari syarat dan rukun sah solat jamak dan qasar. Lalu mereka hanya memendekkan sahaja solat tanpa niat, dan terdapat segelintir daripada mereka yang melaksanakan solat jamak dan qasar ketika bukan dalam keadaan musafir. Hal ini dapat dielakkan dengan mengajukan soalan kepada yang lebih arif seperti ustaz dan ustazah. Di samping itu, dengan adanya kemajuan teknologi, masyarakat dapat mempelajari ilmu agama terutamanya tentang solat melalui video-video ceramah daripada ulama-ulama Islam. Baiklah, bagi meneruskan forum kita yang berbaki beberapa minit sahaja lagi, saya buka pentas pembincangan forum bagi sesi soal jawab. Assalamualaikum. Salam Ramadan Mubarak kepada ahli panel. Nama saya Afiq Haikal, mempunyai sedikit kemusykilan berkenaan pelaksanaan solat jamak dan qasar. Soalan saya, bilakah yang boleh jamak sahaja dan tidak boleh qasar, dan bila pula yang boleh qasar sahaja dan tak boleh jamak? Mohon pencerahan. Terima kasih. Terima kasih kepada soalan yang diberi. Bilakah yang boleh solat jamak saja tak boleh qasar? Jawapannya, solat qasar hanya boleh dilakukan ketika bermusafiran. Solat jamak menurut Ibnu Utsaimin lebih luas aplikasinya. Ia boleh dilakukan ketika hujan, sakit, termasuklah semata bermusafir. Jadi, bila yang boleh qasar saja tak boleh jamak? Bagi ulama Hanafi, solat jamak hanya boleh dilakukan ketika ibadat haji, iaitu ketika di Arafah dan di Muzdalifah. Selain dari itu, bagi mereka semasa bermusafir hanya dibenarkan melakukan solat secara qasar sahaja. Akan tetapi, jumhur ulama membenarkan solat jamak dan qasar semasa bermusafir. Cuma dari segi afdaliyat, jika seorang itu tidak berada di dalam keadaan kesukaran, eloklah bersolat secara qasar saja semasa bermusafir, iaitu solat dilakukan pada waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya Muhammad Zikri mempunyai sedikit kekeliruan. Andai kata seseorang hamba Allah itu mempunyai masalah, iaitu seperti pekerjaan, kelas ataupun pembedahan dan lain-lain, yang memerlukan beliau untuk jamak solatnya kerana waktunya amat panjang, iaitu akan mengambil masa 2 waktu solat. Untuk memudahkan beliau, hamba Allah itu menjamak takdimkan solatnya. Contohnya, asar dalam zuhur kerana kadang-kadang pekerjaan tersebut selesai sehingga waktu maghrib. Akan tetapi, pada suatu ketika pekerjaan tersebut dapat disiapkan awal, sebagai contoh dalam waktu asar. Soalannya, beliau sudah jamakkan solatnya asar dalam waktu zuhur, tetapi pekerjaannya sudah siap dalam waktu asar. Adakah beliau perlu mengulang solat asar? Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Zikri atas persoalan yang dia ajukan. Masalah ini sama dengan masalah seorang yang musafir melakukan jamak takdim pada waktu zuhur, kemudian sampai ke tempat pemukimannya pada waktu asar. Maka dia tidak wajib mengulangi solat asarnya walaupun waktu asar masih berbaki. Kerana Nabi SAW melarang seseorang mengulangi solat fardu 2 kali dalam satu hari. Sabda Nabi SAW yang bermaksud, janganlah kamu melakukan satu solat dalam satu hari sebanyak 2 kali. So, itu saja. Terima kasih. Soalan seterusnya. Assalamualaikum. Saya Danish. Mohon pencerahan ahli panel. Bilakah waktu solat witir jika seseorang itu menjamakkan isyak dalam maghrib? Bolehkah beliau solat witir dalam waktu maghrib? Mohon beri pencerahan.
Assalamualaikum. Terima kasih saudara Muhammad Danish atas persoalan yang diajukan. Saya akan cuba menjawab persoalan dan memberi sedikit pencerahan. Jika isyak dijamakkan dalam waktu maghrib, ada dua pendapat tentang solat witir. Adakah boleh dilakukan terus selepas solat isyak, iaitu pada waktu maghrib, ataupun kena tunggu hingga masuk waktu isyak? Pendapat jumhur ulama' ialah mesti dilakukan dalam waktu isyak kerana hadis yang menyebut bahawa waktu solat witir antara solat isyak dan solat subuh. Merujuk kepada waktu kebiasaan, solat isyak dilakukan dalam waktu maghrib adalah disebabkan rusah. Maka rusah hanya tertentu pada yang dinaskan sahaja. Tidak boleh memasukkan solat witir dalam rusah ini. Sekian sahaja. Harap memberi jawapan kepada persoalan yang diajukan. Terima kasih. Terima kasih atas persoalan yang telah diajukan oleh hadirin yang penuh bersemangat. Serta terima kasih juga kepada para ahli panel yang sudi mendengar dan memberikan penjelasan yang relevan kepada persoalan-persoalan yang bergerak di minda hadirin sekalian. Hadirin yang dikasihi serta dihormati sekalian, kini telah tiba masanya kita menutup tirai perbincangan kita pada forum ini. Bagi menutup pentas forum kita pada hari ini, saya ingin mempersembahkan sebuah pantun. Madah diungkap santun bitara, pantun dilantun mengusik hati, salah dan silap tutur bicara, pohon diampun seikhlas hati. Sekian, terima kasih.